الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العظيم. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu, apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalilah daku hidup semula di dunia, supaya aku mengerjakan amal-amal yang saleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, masa akan dapat. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya, hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Kemudian apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka. Dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanyaan. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang hodoh cacat. Sampai dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, serta kembalikan kami ke dunia. Setelah itu kalau kami kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku. Sesungguhnya ada sepuak dari hamba-hambaku di dunia dahulu memohon kepadaku dengan berkata, wahai Tuhan kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa kami, serta berikanlah rahmat kepada kami, dan sememangnya engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat. Maka kamu jadikan mereka ejek-ejekkan, sehingga ejek-ejekkan kamu kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanku, dan kamu pula sentiasa tertawakan mereka. Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini dengan sebaik-baik balasan disebabkan kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kita berada pada ayat-ayat yang terakhir dalam suratul Mu'minun. Bermula daripada ayat 99 sehingga ayat 111. Surah yang ke-23 pada juzuk yang ke-18. Menceritakan bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika mana hendak mati, dan keadaan mereka nanti pada hari akhirat kelak. Cita-cita dan angan-angan yang tidak kesampaian, dan juga azab sengsara, hukuman yang dikenakan kepada orang-orang yang kafir, dan bagaimana dialog antara orang-orang kafir, doa orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengakuan mereka akan sebab kesesatan mereka. Dan dalam ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang bagaimana orang beriman yang dahulu dipelekehkan, dihina di dunia oleh kelompok-kelompok yang ingkar, kufur dan dusta ini, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, bahkan mereka lah sebenar-benar orang yang berjaya. Artinya ayat yang kita bacakan ini bukan sekadar menceritakan keadaan orang kafir ketika mati dan ketika mana di hari kiamat kelak, bahkan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita mawazin. Mawazin artinya kayu ukur yang menunjukkan seorang itu berjaya ataupun gagal.
Mawazin ini kayu ukur yang menunjukkan seorang itu terselamat daripada azab ataupun yang mendapat azab. Kerana setiap manusia punya kayu ukur dalam menentukan sesuatu kejayaan, nilai kejayaan atau nilai keberuntungan. Maka Allah menyebut tentang kayu ukur sebenar dalam nilai keberuntungan dan nilai kejayaan seorang manusia. Dan inilah kejayaan yang sebenar dan inilah kejayaan yang mutlak yang tidak diikuti dengan duka cita, penyesalan dan sebagainya. Kerana semua kejayaan dunia diikuti dengan pelbagai fitnah dan ujian dan kekecewaan. Jadi kalau seorang tu berjaya di dunia diikuti dengan duka cita, sedih dan macam-macam. Dia akan ada benda-benda itu. Sebab kejayaan di dunia penuh dengan fitnah. Berbanding kejayaan mutlak di hari akhirat kelak. Kejayaan yang berkesudahan dengan kegembiraan. Kejayaan yang berkesudahan dengan keabadian hidup dan juga kenikmatan yang abadi. Yang tidak diikuti dengan sebarang penyesalan, sebarang kepenatan dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala menceritakan, kalau sebelum ini ayat yang kita baca, Allah menceritakan tabiat orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari hari kiamat, yang mengingkari keesaan Allah SWT, dan bagaimana Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi SAW akan doa. Satu doa dalam menghadapi orang-orang kafir, kerana mereka ialah kaum yang pasti dibinasakan. Satu lagi doa yang Allah ajar kepada Nabi SAW bagi menghadapi segala bisikan syaitan dalam kehidupan. Kerana syaitan, sebagaimana kita jelaskan semalam, dia akan terus mewujudkan penyesalan, kesedihan pada kita. Maka kita perlu sentiasa berdoa. Kalau Nabi SAW yang sempurna itu dia ajar doa bagi menghadapi syaitan dan waswasnya sementara kita. Dalam keputusan, dalam tindakan. Kerana adanya pengaruh-pengaruh syaitan. Yang berterusan sehingga dekat nak mati pun. Syaitan masih terus membisikkan bisikan untuk membinasakan anak Adam. Sesudah Allah Ta'ala menceritakan tentang doa pada Nabi SAW, maka Allah menceritakan keadaan kesudahan orang kafir. Keadaan yang pertama mereka ketika mana mereka hampir kematian. Kata Allah, hatta dan apabila. Idza jaa ahadahumul maut. Bila datang kepada salah seorang daripada mereka. Yang dimaksudkan salah seorang daripada mereka ini ialah orang kafir. Setengah ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan juga dalam kelompok orang kafir ini orang-orang yang dalam hidupnya penuh kejahatan. Tak buat baik. Kerjanya cuma buat jahat. Dan berbangga dengan kejahatan. Walau di kalangan orang Islam. Sebab orang Islam yang buat jahat ada dua golongan. Satu golongan dia buat jahat tanpa dia berbangga dengan kejahatan. Dia tahu tu salah. Dia pun rasa nak taubat. Dia pun rasa hina benda tu. Tak adalah nak bangga. Satu lagi golongan yang dia buat maksiat dan berbangga. Bahkan mencabar orang lain. Maka ini golongan yang disebut sebagai masturul hal. Orang yang buat maksiat tapi dia menyorok diri dia. Kau tanya tak ngaku. Awak ni tak semayang ke? Apa pula tak semayang? Saya semayang banyak pada awak. Padahal tak semayang. Sebab dia tahu benda tu salah. Dengan seorang yang kata, dah buat apa nak semayang? Bukan kaya pun semayang. Dia macam mempermainkan. Jadi dua kelompok ni. Kelompok yang disebut sebagai masturul hal, yang suka sembunyi, yang malu, ini Allah ampunkan. Ini datang syafaat pada mereka. Ini datang hidayah pada mereka. Walaupun perbuatan itu amat bahaya. Yang kedua, dipanggil kelompok mujaharah. Mujaharah maknanya dia buat maksiat terang-terang, bangga, sombong. Dia tegur, tak makan. Ini disebut dalam hadis. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku diampunkan dosa melainkan yang terang-terang buat maksiat. Yang disebut mujaharah. Dia terang-terang dan bangga. Dia kalau kata dosa ni, biarlah dosa pun apa masalahnya. Dia macam, orang kata lawan lah. Ada orang yang memang dia tahu. Dia ambil rasuah, dia berzina, dia mencuri. Dia tahu tu salah, dia tak pernah pun bangga. Dia macam fikir bila nak taubat. Dia fikir taubat bila, tapi tak jumpa bila. Dia fikir bila aku nak berhenti. Tapi kalau orang tanya, dia tak akan ngaku. Dia tak akan kata bahawa dia ambil rasuah. Dia tak akan kata dia berzina sebab dia sembunyi benda tu. Sebab dia malu. Dia ada iman. Dia tak mungkin mengaku sembrono macam tu. Kalaupun dia nak mengaku, dia mengaku pada orang yang boleh beri nasihat dia. Mungkin mengaku. Ustaz saya ada berzina itu ini.
pada orang yang boleh beri nasihat. Tapi kalau orang biasa dia tak akan ngaku. Kenapa dia malu? Dia ada iman. Jadi ini kita kena bezakan. Jadi dalam ayat ini, golongan yang minta hidup balik ketika hampir nak mati, datang malakul maut, pertama orang kafir. Ini jelas, confirm. Yang kedua orang yang penuh dengan maksiat, dengan kesombongan. Sehingga Allah kata, sehingga bila datang kepada salah seorang daripada mereka akan kematian. Al-maut. Al-maut di sini ialah ketika mana mereka melihat malakul maut. Sebab seorang tidak akan melihat kematian dan tidak akan merasa kematian melainkan bila dia melihat malakul maut. Dia sakit macam mana pun belum lagi mati. Tapi waktu dia melihat je malakul maut, walau dia tak sakit dia akan mati. Seorang bila dia sakit, kita kata ni sakit nak mati ni, belum. Sampai dia melihat malakul maut. Kalau dia melihat malakul maut, dia akan mati. Atau kalau dia tak sakit pun, okey macam ni, okey biasa. Tapi tengok malakul maut, maka dia akan mati. Kerana manusia tidak izin melihat malakul maut melainkan dalam keadaan kedatang maut. Mati. Kita tak boleh lihat malakul maut saya saja punya, tak boleh. Ni setiap orang akan melihat malakul maut sekali je waktu nak mati. Dia akan lihat. Saya akan lihat, tuan-tuan akan lihat. Dalam keadaan macam ni kita tak akan tengok. Kalau nampak, mana nak mati dah tu. Artinya yang dimaksudkan bila datang kematian, yang bila datang malakul maut yang membawa kematian. Itu kita tengok ada orang sakit tu, tapi tak mati sakit tu. Kenapa? Belum melihat malakul maut. Ada yang kita tengok ringan je sakit. Ringan je sakit, taklah berat. Tapi dah mati sebab dia sudah melihat malakul maut. Itu ukuran kematian. Sebab itu Allah sebut dalam banyak ayat, bila Allah menyatakan, Allah mewakilkan malaikatnya untuk mencabut nyawa. Allah tak mewakilkan sakit untuk cabut nyawa. Sakit bukan wakil untuk cabut nyawa. Tapi malakul maut tu wakil. Dia yang diberi amanah khusus untuk mematikan makhluk-makhluk Allah. Mati bukanlah pembawa atau mati bukanlah yang Allah wakilkan untuk matikan kita. Tapi ia amaran pada kematian. Sakit itu amaran. Tapi bukanlah kematian, amaran. Kita demam, kita sesema, sakit itu, sakit ini, amaran. Maka beringatlah sebelum datang malakul maut. Kan nanti bila kita paling bukan isteri kita sebelah, malakul maut sebelah. Nanti kita paling bukan suami kita sebelah, malakul maut sebelah. Nanti kita paling bukan kawan rapat kita sebelah, malakul maut. Ini duduk lepak minum kopi dengan kawan, tengok kawan bukan kawan, malakul maut. Mana dia akan mati, jatuh terus. Dia tak nampak kita walau kita sebelah ni. Mata dia mula nampak terang, mata dia melihat sesuatu yang amat jelas. Orang yang mati mata dia bulat besar. Kan dia melihat sesuatu yang amat jelas dan menakutkan. Benda itu malakul maut, benda yang makhluk Allah paling jelas sekali yang dilihat oleh manusia ketika nak mati. Yang lain semua tak nampak. Mak depan, ayah depan, isteri depan, suami depan, kawan-kawan semua tak nampak. Walau duduk depan. Tapi malakul maut makhluk paling terang yang dilihat oleh manusia. Maka kata Allah, bila mana datang kematian mereka, lalu mereka berkata, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku. Pulangkan semula aku ke dunia. Sama ada maksud memberi, sama ada maksudnya menangguh kematian, atau dia mati diminta dibalik semula. Dua-dua makna yang sama. Dalam ayat dan surah Al-Munafiqun, bila Allah Ta'ala menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sehingga bila datang kepada mereka kematian, mereka berkata, wahai Tuanku, boleh tak tangguh sekejap lagi, sikit lagi masa untuk aku bersedekah kemudian nak jadi orang baik. Untuk menunjukkan amalan yang paling mulia sebagai bekalan kematian ialah bersedekah. Sebab seorang bila dia dekat nak mati, minta tangguh mati atau minta kembali, kalau ditanya amalan apa dia nak buat? Kita kan kalau sebut suatu yang kita nak buat tu, yang kita akan buat apa yang paling penting sekali. Contoh kalau kita sebutlah mak kita dah mati kan, ayah kita dah mati. Kalau lah awak jumpa mak awak, katakan. Apa yang awak nak sebut? Nak sebut apa? Mesti kita akan sebut sesuatu yang kita pernah miss benda tu, suatu benda amat bernilai. Saya akan kata saya sayang mak. Mungkin dia perkataan tu. Perkataan paling bernilai. Kalau awak jumpa balik mak awak, katakan. Awak jumpa balik ayah awak, apa yang awak nak kata pada mak awak? Mungkin seorang kata, ustaz, saya akan kata minta maaf lah mak. Saya minta maaf. Mungkin. Kita
manusia, bila andai kata dia boleh hidup balik, apakah amalan pertama dia nak buat? Dia pasti yang special sekali. Bersedekah. Bersedekah paling special sekali. Kerana benda itu kekal jariah. Macam kita lah kalau kita belajar luar negara lama-lama, agak-agak benda yang pertama kita nak makan boleh sampai ke Malaysia. Saya budu, Ustaz. Budu pertama. Memang betul, penting semualah budu. Saya nak makan dodol. Saya nak makan asam pedas mak saya. Pertama. Tuan mak dari jauh ni, mak jangan lupa asam pedas. Saya nak balik, nak landing dah ni. Penting sangat benda tu bagi kita sebab dia ada nostalgia banyak, kebaikan banyak. Sama juga dengan orang yang dah nak mati. Kalau kita tanya dia, kalau dia diberi peluang hidup berapa detik, dia nak buat apa? Dia akan berkata seperti Allah sebut dalam Quran, dia nak bersedekah. Dan sepakat para ulama, amalan yang pertama yang Allah angkat daripada manusia ialah sedekah. Amalan pertama yang Allah angkat sedekah. Satu hari nanti, kalau Allah panjangkan umur kita, sampai melihat tanda-tanda akhir zaman, ibadat yang tak ada sedekah. Sedekah tak ada. Kerana semua tak nak terima sedekah. Orang ada belaka dah duit. Orang ada belaka. Semua orang tak nak terima lagi duit. Kita nak buat masjid ke, nak buat madrasah semua. Dan kita pun bila mati, yang akan kekal bersama kita, sedekah kita. Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalas. Sadaqatin jariyah, aw waladin salihin yad'u lahu, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Bila mati seorang anak Adam, terputus seluruh amalannya melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah tadi. Yang kedua, ilmu yang beri manfaat. Yang ketiga, anak yang mendoakan keampunan untuknya. Maka kata Allah, mereka kata, la'ali, semoga aku a'malu salihan fima tarak, dapat melakukan amal soleh yang aku tinggalkan. Setengah ulama menyatakan amal soleh tersebut ialah ucapan la ilaha illallah. Kerana dengan tu dia jadi kafir. Maksud dengan sebab dia tak sebut tu jadi kafir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka berangan-anganlah orang kafir yang duduk dalam neraka, kalaulah dulu kami di dunia kami mengucap 2 kalimah syahadah, cukuplah. Kerana itu amalan terbaik. Amalan lafaz yang terbaik ialah lafaz syahadah. Perbuatan terbaik ialah sedekah. Dari sudut memberi manfaat yang berpanjangan, yang lama. Adapun solat, manfaatnya untuk kita seorang. Kalau tuan-tuan semayang banyak-banyak untuk kita je lah. Dia tak merebakkan anak kita. Dia tak merebak ke mak ayah kita. Tapi kalau kita sedekah, dia merebak pada semua manusia. Dia merebak pada orang ni, orang tu merebak. Amal soleh yang bersifat perkataan ialah ucapan la ilaha illallah. Itu orang kafir rasa macam, ruginya kami dulu waktu hidup tak ucap kalimah ini. Kalau kami ucap, pasti kami ada ruang untuk dapat syafaat. Ataupun kami boleh masuk syurga. Adapun amal soleh ialah sedekah. Kalau kami ada peluang hidup, pasti kami sedekah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ia cuma kalimah yang mampu mereka kata-kata sahaja, tapi tak mampu mereka diperkenankan. Cakap aja boleh, tapi tak boleh buat apa-apa. Boleh bercakap. Boleh berangan. Ini panggil tamanni. Berangan aja boleh, tapi tak akan dapat. Macam kita lah setengah orang bila dia cakap itu, cakap ni, kita berkata, kau ni berangan je lah, tak dapatnya. Berangan je. Maka Allah kata, golongan yang bila mana mati, nak minta bangkit balik, bila mana dekat kematian, nak minta tangguh, lalu kata berangang je lah. Innaha kalimatun wa qailuha, cuma angan kosong. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan mereka kekal di alam barzakh untuk dihukum dan diazab sehingga hari kebangkitan. Ayat ini menceritakan yang pertama, bagaimana orang-orang kafir akan terus diazab pada hari kematian mereka sehinggalah hari kebangkitan mereka di alam barzakh. Dalam hadis Nabi menyatakan, fala yazalu mu'adzaban fiha, sentiasalah mereka ini, yakni orang-orang kafir, diazab di dalam kubur. Baik, apa beza azab kubur bagi orang beriman dan azab kubur bagi orang kafir? Apakah bezanya? Beza azab kubur bagi orang kafir ialah mukaddimah dia. Manakala azab kubur bagi orang Islam, orang beriman ialah kafarah dia. Dia diazab untuk diringankan nanti azab selepas itu. Kerana sebahagian yang diazab dalam kubur, Allah tidak azab lagi selepas itu. Sebagai kafarah dia. Sebab itu orang beriman dalam kubur dia ada ruang lagi disedekahkan amalan tertentu. Sehingga diringankan azab. Tapi orang kafir, azabnya dalam kubur sebagai mukaddimah.
Orang beriman, azab dalam kubur sebagai kafarah. Kafarah dia. Sehingga Allah habiskan dosa tadi, kemudian Allah ampunkan. Dibebaskan. Ada pun orang kafir untuk dikekal selama-lamanya. Dalam hadis, Aisyah berkata, Wailun li ahlil ma'asi min ahlil kubur. Tadkhulu alaihim fi kuburihim hayyatun sud au duhum. Hayyatun inda ra'sihi wa hayyatun inda rijlaihi yaqrisanihi hatta yantaqiya fi wasatihi fadhalikal adzab fil barzakh alladhi qala Allah Ta'ala wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, celakalah bagi ahli maksiat dalam kubur kelak, kerana kubur mereka akan dimasuki oleh ular-ular yang hitam. Ular di kepalanya, ular di antara dua kakinya yang membeliknya sehingga membalut tubuhnya. Demikian azab di alam barzakh. Ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kubur-kubur ahli maksiat akan dimasuki ular. Ular hitam, kita kata hitam betul. Atau disebut hayatun sud atau hayatun duhum. Hitam legam. Hitam sangat-sangat hitam. Dan dia akan berada dekat kepala, dia akan berada dekat kaki, lalu dia melengkar dan membeliknya. Sampai bertemu di tengahnya. Dua ular ni membeliknya. Sambil mematuknya dan sambil kita kata mengazabnya. Demikian yang dimaksudkan oleh Allah, kata Aisyah, mereka diazab dalam kubur. Dalam hadis yang lain disebut tentang banyak bentuk-bentuk azab kubur. Banyak. Ada yang ringan azabnya, ada yang berat, ada yang seketika, ada cuma sekejap. Sekali himpitan kemudian dibebaskan. Ada yang berterusan sampai hari kiamat. Sepakat ulama yang kafir berterusan sampai kiamat. Kerana dia tak akan diringankan dengan doa atau dengan apa sahaja kebaikan yang dibuat oleh ahli keluarganya. Ada pun orang beriman akan diringankan dengan doa. Dan diringankan dengan perbuatan baik ahli keluarganya. Bila ahli keluarganya buat baik, minta ampun dan sebagainya, maka diringankan sebagaimana disebut dalam hadis. Seorang yang diazab dalam kubur di kalangan orang beriman, tiba-tiba dihentikan azabnya, kemudian diangkat darjatnya. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, kenapa aku dapat macam ni? Aku tak buat apa-apa pun. Tiba-tiba diampunkan, tiba-tiba diangkat darjat. Maka dijawab, kerana anakmu yang soleh mendoakan. Mu ada anak didoa, akhirnya dihentikan azab. Bukan sekadar dihentikan azab, kamu angkat pula darjat. Naik darjat. Ini menunjukkan kelebihan mempunyai anak-anak soleh. Dan kelebihan mendidik anak-anak soleh. Contohnya kita kalau ada anak, umumnya kita nak suruh anak kita ni lebih pada kita. Bagus pada kita. Kalau kita tinggi, biar anak kita lebih tinggi pada kita. Kalau kita besar, biar anak kita besar pada kita. Biasa macam tu seorang ayah, seorang ibu. Kalau kita cerdik, kita nak suruh anak kita 2 kali cerdik pada kita. Semua benda kita nak pastikan dia lebih baik pada kita. Dulu kalau kita mengaji sekolah biasa, anak kita sekolah international. World class. Sebab nak suruh dia cerdik. Dulu kalau kita duduk mengaji cuma tepi-tepi sawah je, biar anak kita mengaji terus di universiti. Artinya tadika dia bukan universiti. Tadika universiti. Terus sumbat ke universiti. Buat SPM pun dalam universiti. Itu seorang ayah dan seorang ibu. Cuma kita kena tahu satu benda. Kena tahu yang priority. Waktu mana kita nak suruh anak kita lebih pada kita, biar yang pertama dia lebih pada kita ialah agamanya lebih pada kita. Itu pertama. Jangan pertama yang kita nak dia kaya pada kita. Itu yang pertama. Kita nak dia lebih berpangkat pada kita. Tapi agama dia down pada kita. Jangan. Kita ayah, kita mak kena pastikan biar yang pertama dia lebih agama daripada kita. Kita khatam Quran juz 4, biar dia darjah 2. Kita kalau hafal Quran 2 juzuk, biar anak kita 20 juzuk atau 30 juzuk. Kita kalau kita ni peringkat makmum sah depan, anak kita imam. Biar ke depan. Kita ni tuan-tuan kalau warak, tunduk pandangan. Tunduk pandangan. Anak kita warak pada kita lagi. Terus boleh syubah benda haram dia tak buat. Kalau mak ayah, dalam didikan pada anak-anaknya dia letakkan keutamaan biar anaknya lebih tinggi agama pada dia, maka semua anak-anak dia akan dapat. Yang dibimbang hal-hal dunia. Ni setengah kita, anak-anak bab dunia semua lebih pada ayah. Lebih handsome pada ayah. Lebih kita katakan ramping pada ayah. Lebih kaya pada ayah. Cerdik pada ayah. Semua nampak lebih pada ayah. Tapi bab agama tu, ayah rajin ke masjid. Sampai ketua ayah masjid. Berubah. Anak masjid pun tak nampak. Surah pun tak nampak. Ayah bertongkat ke masjid. Amanya. Anak tak ada. Contoh kita patut menganggap ini kegagalan kita dalam mendidik anak. Kita patut nampak itu kegagalan. Bukan kejayaan.
Oh, anak saya ustaz 4 PhD dia. Habis masjid pergi tak? Tak pergi. Awak gagal. Awak gaji ke masjid, anak tak ke masjid. Bukankah itu gagal? Awak pun tahu nilai masjid. Awak pun tahu kebaikannya di sisi Allah Ta'ala. Takkanlah kebaikan tu awak tak anak-anak awak dapat. Kita bab-bab dunia kita dah tahu bagus ni untuk anak kita dapat. Biar anak kita kalau boleh dapat beasiswa bukan pinjaman. Biar anak-anak kita biar dapat pingat tu, pingat ni. Kita tahu kelebihan dia. Biar senang dapat kerja. Biar gajinya besar. Senang beli rumah, senang beli kereta. Dia pandang mulia. Tapi bab agama, kita dah tahu kita pun sekarang dah habis pencing dah. Tahu pentingnya agama. Tiba-tiba kita tak letak benda tu pada anak-anak kita. Kalau anak kita berjaya semua agama je fail. Maka sebenarnya fail kita. Kerana mereka lah penyambung kebaikan kita bila kita mati. Yang duk pangkat tinggi dia tak sambung kebaikan kita bila kita mati. Yang dia kaya tu dia tak akan sambung kebaikan kita bila kita mati. Tapi kesolehan dia. Kesolehan dia akan menyambung kebaikan kita bila kita mati. Sebab itu setengah ulama dalam membaca ayat yang kita bacakan tadi. Dia kata apa? Waktu kami baca ayat ini, setiap orang bercita-cita nak hidup balik, nak ditempuhkan, dia beri tempoh mati. Maka kami berfikir, apa perkara yang kami tak suka? Dibawa bila mana kami mati, kami tinggalkan. Apa perkara yang kami suka untuk dibawa ketika mati, yang kami ataupun yang manusia sebut, kami nak balik semula ke dunia untuk berlaku amal soleh, kami perbanyakkan. Tadi kita fikir, agak-agak benda yang paling kita suka, kita nak bawa jumpa Allah. Yang paling kita suka sekali nak bawa jumpa Allah pun dia. Saya paling suka, saya nak bawa ialah tahajud saya. Banyakkan tahajud. Saya paling suka nak jumpa Allah, saya nak bawa sedekah saya. Banyakkan sedekah. Saya paling suka untuk saya bawa jumpa pada Allah ialah mengaji Quran. Ngaji banyak-banyak. Awak suka tak bawa kelalaian awak jumpa Allah? Tak suka. Jangan lalai. Awak suka tak bawa benda-benda itu dan ini jumpa Allah? Tak suka. Jangan bawa. Maka dari sekarang kita nilai atau kita muhasabah apa yang baik, apa yang tak baik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.